Salam sejahtera. Pernahkah anda bercita-cita untuk menjadi wartawan dan mewawancara tokoh-tokoh penting? Tahukah anda format karangan jenis wawancara atau dialog yang betul? Jangan risau, hari ini kita akan mengupas satu lagi topik penting dalam karangan umum. Seperti biasa, karangan umum terkandung dalam bahagian B, kertas 1, bahasa Melayu dan markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 100 markah. Topik kita pada kali ini ialah karangan jenis wawancara atau dialog. Karangan jenis wawancara atau dialog merupakan karangan yang memindahkan percakapan, dialog, dua orang manusia atau lebih dalam bentuk teks. Format kedua-dua karangan ini sama, cuma yang berbeza ialah cara penyampaiannya. Karangan jenis dialog dan perbualan lebih berkisar kepada persoalan biasa atau tidak formal seperti bertanya khabar dan perbualan menerusi telefon. Contohnya, antara anda dengan rakan-rakan atau anda dengan ibu dan sebagainya. Dalam karangan jenis dialog, soal jawab boleh dilakukan antara semua pihak yang terlibat. Karangan jenis wawancara dan temu ramah pula lebih kepada perbualan rasmi, pertanyaan kepada orang yang lebih dihormati atau keinginan untuk mengetahui sesuatu perkara. Dalam wawancara, pertanyaan hanya boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja, iaitu pihak pengerusi. Baiklah, apa kata kita buat latihan untuk lebih faham? Pertama sekali, baca arahan soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Keruntuhan akhlak dan moral serta gejala sosial dalam kalangan remaja pada masa ini amat membimbangkan. Anda dan beberapa orang rakan anda sedar akan hal tersebut dan berbincang tentang masalah tersebut. Tuliskan perbualan anda itu. Ini merupakan karangan jenis dialog antara anda dengan rakan-rakan anda. Perbualan diucapkan secara tidak rasmi dan santai. Untuk memudahkan anda mengembangkan isi, sediakan terlebih dahulu rangka karangan. Mari kita lihat rangka karangan yang dicadangkan. Rangka karangan, pendahuluan. Gejala sosial dalam kalangan anak-anak muda yang masih bersekolah semakin menjadi-jadi. Cadangan isi. Masalah-masalah remaja disiarkan di kaca televisyen. Murid sekolah kita terlibat dengan gejala yang tidak sihat, tidak boleh berdiam diri sahaja. Hubungan erat antara ibu bapa dengan anak-anak penting kerana anak-anak ibarat kain putih. Pihak yang bertanggungjawab harus memantau budaya luar yang masuk ke negara kita. Rakan-rakan sebaya yang baik akan mempengaruhi kita untuk menjadi insan yang baik. Penutupan. Institusi sekolah hendaklah memperketatkan disiplin dengan mengenakan hukuman yang setimpal. Sekarang kita mulakan dengan perenggan pendahuluan. Seperti juga karangan lain, pendahuluan karangan jenis dialog perlu menarik supaya mampu menambat hati pembaca. Ada dua perkara penting yang harus digabungkan dalam pendahuluan karangan jenis dialog, iaitu isu atau topik yang dibualkan, pihak yang terlibat. Hal ini bermaksud pendahuluan karangan jenis dialog dan wawancara perlu menceritakan latar belakang atau situasi tentang sesebuah dialog dan wawancara terlebih dahulu. Mari kita lihat pendahuluan karangan yang cemerlang. Pendahuluan. Gejala sosial dalam kalangan anak-anak muda yang masih bersekolah semakin menjadi-jadi. Semasa menunggu guru masuk ke kelas, saya, Irin, Dayana dan Ika duduk di dalam bulatan sambil menelaah pelajaran. Irin yang sedang membaca surat khabar mengeluh kerana melihat gejala sosial dalam kalangan anak murid yang masih bersekolah semakin menjadi-jadi. Kami mengulas dan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan gejala sosial. Kita ke perenggan isi pula. Dalam menulis dialog, nama watak perlu ditulis di sebelah kiri dan sejajar dengan nama watak yang lain dan disertakan dengan tanda notah bertitik. Mari kita buat perenggan-perenggan isi berdasarkan rangka karangan yang dicadangkan. Cadangan isi. Masalah-masalah remaja disiarkan di kaca televisyen. Murid sekolah kita terlibat dengan gejala yang tidak sihat, tidak boleh berdiam diri sahaja.
Hubungan erat antara ibu bapa dan anak-anak penting kerana anak-anak ibarat kain putih. Pihak yang bertanggungjawab harus memantau budaya luar yang masuk ke negara kita. Rakan-rakan sebaya yang baik akan mempengaruhi kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Mari kita lihat perengan isi yang cemerlang. Tidak sudah-sudah dengan kes keruntuhan akhlak remaja, terutama golongan murid di negara kita ini. Kini seakan-akan sudah menjadi baras sosial yang amat membimbangkan kita. Setiap hari saya terbaca tentang isu-isu sebegini. Betul kata kamu, Irin. Di kaca-kaca televisyen kini pun acap kali menyiarkan masalah-masalah seperti ini. Tidak habis-habis dengan gejala ponteng sekolah, melepak, merokok dan yang lebih teruk lagi, ada juga murid yang terlibat dengan dadah. Bayangkan, mereka ialah aset negara yang paling berharga. Bukankah sepatutnya kita sebagai remaja bakal menjadi pemimpin dalam pentadbiran negara kelak? Apakah gunanya membuang masa dengan melepak, merokok dan menghisap dadah? Perkara sebegitu akan lebih menghanyutkan kita. Bayangkan kesan akan terjadi pada negara kita jika fenomena seperti ini berterusan. Saya pun sudah malas hendak membaca tentang isu-isu berkenaan. Mengapakah kamu berkata begitu, Nurul? Kita sepatutnya terus membaca dan mengikuti isu-isu seperti ini supaya menjadi pengajaran dan pedoman. Sekaligus menghindari perbuatan dan amalan yang tidak bermoral ini. Bak kata pepatah, buangkan yang keruh, ambil sahaja yang jernih. Saya setuju dengan awak, Dayana. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja sekolah yang bertentangan dengan norma dan budaya ketimuran kian merisaukan. Lihatlah, para murid di sekolah kita pun terlibat dengan gejala-gejala seperti ini. Makin hari, makin banyak yang sudah pandai ponteng sekolah, melepak dan juga merokok. Malah, terdapat juga murid-murid perempuan yang sudah berjinak-jinak dengan amalan merokok. Kita tidak boleh berdiam diri dan berpeluk tubuh saja. Ikhtiar dan perencanaan untuk membantras isu ini mesti dilaksanakan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Namun begitu, sebelum kita mencari jalan penyelesaiannya, kita hendaklah menyelidik puncanya. Pada pendapat saya, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja berpunca dari rumah. Jika kita lihat, masalah seperti ini tidak begitu ketara di kampung-kampung, tetapi sungguh mendukacitakan di bandar-bandar besar. Hal ini demikian kerana di bandar, ibu bapa amat sibuk mengejar lambaian duniawi sehingga lupa tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Dalam situasi ini, hubungan erat antara ibu bapa dengan anak-anak adalah penting kerana anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapalah yang mencorakkannya. Dalam pada itu, media massa dan elektronik turut mendorong gejala ini terus berleluasa. Terdapat sesetengah pihak yang menyiarkan cara hidup yang tidak bersesuaian dengan budaya timur. Kemasukan budaya luar yang tidak elok ini menyebabkan keruntuhan moral remaja kian meningkat di samping menjatuhkan harga diri dan maruah keluarga. Cara mengatasinya ialah pihak yang bertanggungjawab harus memantau budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita. Budaya seperti budaya kuning tidak seharusnya dipaparkan di kaca-kaca televisyen kerana hal ini akan lebih mengeruhkan keadaan. Selain itu, keruntuhan akhlak dan moral berkait rapat dengan rakan sebaya. Dengan umur yang sebegitu muda dan belum cukup matang untuk berfikir, remaja sering terpedaya dengan ajakan rakan-rakan sebaya mereka. Ada antara mereka yang sudah berkunjung ke kelab-kelab malam untuk berhibur untuk melepaskan tekanan kononnya. Cara untuk mengatasinya adalah dengan memilih rakan-rakan sebaya dengan betul. Rakan-rakan sebaya yang baik akan mempengaruhi kita untuk menjadi insan yang baik dan begitulah sebaliknya. Saya teringat kata-kata pejangga. Jika kita berkawan dengan si penjual minyak wangi, kita turut mendapat wanginya. Dan sebaliknya, jika kita berkawan dengan si penjual besi, kita turut mendapat bau tengiknya. Di samping itu, remaja itu sendiri harus sedar dan mengambil inisiatif untuk mengubah diri sendiri. Selepas itu, mereka harus membuka mata dan mencelikkan minda untuk menggalas tanggungjawab yang besar terhadap negara. Ibu bapa juga harus memainkan peranan penting dalam memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak secara zahir dan batin. Contohnya, menghantar anak-anak ke sekolah dan mengajak anak bersembahyang. Kita harus ingat, ibu bapa merupakan suri teladan.
Bapa borek, anaknya tentu rintik. Sebuah perenggan isi yang cemerlang untuk karangan jenis dialog. Hendak tahu mengapa? Ya, perenggan isi ini lengkap dengan frasa menarik dan kosakata luas. Penggunaan penanda wacana juga tidak dilupakan. Ada juga diselitkan rangkai kata yang menarik iaitu peribahasa. Seterusnya, kita tulis penutupannya pula. Institusi sekolah hendaklah memperketatkan disiplin dengan mengenakan hukuman yang setimpal. Perenggan penutupan yang baik ialah perenggan penutup yang dapat memberikan kesimpulan kepada isu yang dibincangkan, serta saranan atau cadangan. Mari kita lihat contoh penutupan yang cemerlang. Tambahan pula, institusi sekolah juga bertanggungjawab dalam membentuk akhlak dan disiplin murid. Institusi sekolah hendaklah memperketat disiplin dengan memberikan hukuman yang setimpal jika terdapat murid yang melanggar peraturan sekolah. Selain itu, penerapan unsur-unsur positif dan nilai-nilai murni dalam sesi pengajaran dan pembelajaran amat berkesan. Hubungan antara murid dengan guru dapat dieratkan di samping membendung gejala ini daripada terus merebak. Memang betul, Erin. Pendidikan sivik dan kewarganegaraan yang diajar di sekolah merupakan satu langkah yang bijak dalam menangani keruntuhan akhlak dan moral dalam kalangan murid. Dalam kalangan murid Islam pula, kita ada pendidikan Islam.
Kalau isi kandungan mata pelajaran itu dimanfaatkan, saya percaya kepribadian mulia dapat kita praktikkan. Yang penting, tepuk dada, tanya iman masing-masing. Cikgu Kamal sudah sampai. Kami segera membetulkan tempat duduk masing-masing. Ketua kelas kami memberikan arahan untuk bangun dan seterusnya memberikan salam. Kami semua duduk dengan tenang setelah disuruh dan menyambung sesi pembelajaran kami. Ya, satu penutupan karangan jenis dialog yang baik dimulai dengan penanda wacana dan isi yang matang dan menarik dikemukakan. Ada juga frasa menarik yang diselitkan. Mari kita lihat pula contoh karangan jenis dialog yang lengkap. Pengetahuan yang luas berhubung peribahasa, kata-kata hikmah, kata-kata pemimpin dan sebagainya boleh membantu anda menghasilkan karangan yang cemerlang. Jadi, banyakkan membaca untuk menambah pengetahuan. Selamat mengulang kaji.